Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua kawan saya dan juga Benjamin. Nama saya Muhammad bin Muhammad Ahmad dan kita berpura-pura ada ini Ucup dan ini Suara. Dan bersama-sama kami akan membentangkan tajuk kami pada hari ini iaitu Bab 5, The Face. Okey. Untuk pengetahuan semua, The Face adalah bukan saja muka ya. Topik tu dia jelaskan tentang muka, tapi sebenarnya melibatkan ekspresi muka. Ekspresi kita bila kita marah, atau kita rasa sedih, atau kita rasa gembira, macam tu bila kita apa yang common bila gembira? Senyum. Jadi, the face ini bukan sekadar hanya muka saja, tapi terletak pada ekspresi muka kita dan reaksi kita apabila kita menghadapi sesuatu cabaran ataupun situasi. Situasi lain memerlukan ekspresi muka yang lain dan secara umum kalinya kita akan tengok secara mendalam apa makna ekspresi muka dan kenapa dia penting sangat dalam bab character design. Sebab tanpa ekspresi muka kita takkan dapat, macam mana cakap, refleksi muka tu balik. Kita takkan dapat rasa emosi karakter tu dalam game. Bagi contoh terbaik adalah game-game seperti PUBG ataupun The Witcher ataupun Until Dawn, game yang paling antara paling realistik kerana dia orang menggunakan motion capture. Jadi reaksi muka dia orang terhadap sesuatu event sangat-sangatlah refleksi dan human. Dan bagi saya, secara jujurnya, ekspresi muka ni memainkan peranan yang paling besar sekali. Sangat besar. Sebab kalau kita tak tengok, saya cakap, kita takkan, contoh kalau kita dengar kawan kita cakap dia buat muka sedih dan cerita-cerita, takkan kita rasa nak tahu. Jadi selepas tu kita akan rasa sedih lagi kan. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan present tajuk kita. Okay, hai, bertemu lagi kita kembali ke sini. Terpaksa cut sebab saya nak nampakkan slide saya, so tak adalah saya nampak buah kosong kan. Jadi ini adalah chapter kami iaitu The Face. Seperti kamu lihat adalah ekspresi muka yang kita lukis mengikut keadaan situasi. Seterusnya kita lihat isi slide ini. Kita ada 5, what is covered and why. Kedua adalah psychological principle. 3, social use of breathing. Keempat, design pointers untuk pointer untuk designer sekarang macam mana dia nak majukan atau mantapkan lagi dia punya ekspresi muka. Kelima atau yang terakhir kita akan concludekan chapter ini bersama-sama ya. So kita follow up dengan chapter saya iaitu what is covered and why. Siapa pernah main game dulu-dulu? Game dulu-dulu contoh macam Mario, top-down gaming macam Pokemon, ataupun Sonic, ataupun Contra, di mana bukan nak cakap ekspresi muka pun tak nampak langsung. Macam Mario, muka tu kita hanya nampak mata, mustache. Kita tak boleh nak cakap itu ekspresi pun. Kena faham, dulu kerana apa? Kerana teknologi dulu tak sehebat sekarang. Dulu diorang hanya limited sangat-sangat. Diorang hanya macam cakap binary code 1010 macam gitu je lah. Jadi kita tak boleh nak harapkan diorang. Dan diorang hanya mampu macam cakap expresskan, contoh kalau Mario mati bunyi apa? Bunyi lagu kan. Macam itu. Tapi tak ada bunyi orang jerit, tak ada ekspresi orang mati atau tak ada apa, sebab dulu memang sangat-sangat kita hanya bergantung pada pixelated grafik. Tapi dengan sekarang, teknologi sekarang seperti saya cakap, motion capture di dalam Death Stranding, Until Dawn, Man of Medan, sangat-sangatlah kita boleh tengok kalau contoh dia kena cocok, dia lari, dia penat, kita nampak sebenarnya dan kita boleh rasa kepenatan dia. Nampak betapa influential ataupun pengaruh The Face ini. Sebab tu kita kena cakap, selagi kita boleh buat detail lagi elok supaya audiens kita boleh merasakan apa emosi kita cuba sampaikan. Designer moden ataupun generasi Z, saya milenial, kita mesti bayar dengan teknologi sekarang. Kita cakap kalau tak boleh buat tu hanya alasan saja. Kalau kita sekarang contoh UC ada motion capture, so kalau agak-agak nak ambil certain raut wajah yang di mana kita nak animate guna 3D modeling software, kita boleh guna motion capture. Dan kita hanya dekat imaginasi saja. Ataupun alasan macam saya cakap, malas. So, okay, contoh-contoh ekspresi muka yang susah. Contoh macam kita tengah frown ataupun emosi yang agak susah nanti macam rasa empathy, rasa macam mana. Okay, awak dengar orang tu cerita macam atau buat muka kesian lah. So macam benda yang subtle tapi
memberi impak yang besar, kerana kadang-kadang benda kecil itulah yang kita selalu miss. Tapi benda kecil tu lah yang paling bermakna. Betul tak? Dan bagi saya, seperti cakap tadi, the face ini, muka kita, ada komunikasi yang paling efektif. Orang cakap, kalau kita cakap orang, kita tengok mana? Kita ada tengok badan dia, tengok tangan. Tak, kita tengok muka dia, eye contact. Sebab tu eye contact penting. Dan the face ini, kalau sebagai designer yang berjaya, nak berjaya, buatlah the face korang elok-elok untuk cakap komunikasi dengan audience korang. Banyak dah contoh. Upin Ipin, Ejen Ali, kita ada je kita punya kehebatan yang kita boleh banggakan. Tengoklah ekspresi muka dia macam mana bila dia hadap cabaran. Okay, kita teruskan. Dah banyak berlalu saya. Psychological principle. Kita ada dua, iaitu expressions and gaze. Apa yang kita lihat kat muka? Okay, pertama ialah ekspresi muka. Ekspresi tu macam mana? Okay, contoh macam marah. Contoh senyum. Contoh kalau happy. Happy jumpa crush kan? Jumpa crush contohnya kan. Buat muka apa? Muka mesti bahagia. Okay. Kalau sedih, tiba-tiba mak jatuh sakit, mestilah kita, mak keluar mata sikit. Tapi tak mampu. Okay. Di sesi ni, macam saya kata tadi, apabila kita tengok orang atau kita berbual, kita tengok apa? Saya tengok puan kan? Saya tengok puan. Itulah eye contact. Kita tengok raut wajah dia. Kita tengok kalau dia tengah cerita benda gempak, macam wow, tangan sekali melabuan. Tapi kita tengok tangan, kita tak tengok muka dia sebab kita nak tahu apa reaksinya. Apa dia rasa gembira, dia rasa teruja. Aku suka sangat. Ataupun lepas baru buat persembahan, dia rasa sangat, gemetarnya aku. Gitu kan. Okay, segitu. Malah baca slide tadi saya terangkan lah. Para pengaji dah menemui lebih kurang 46 action units ataupun macam nerve yang kontrol kita punya sel otak, kontrol kita punya ni, muka. Contoh macam kalau pernah baca, senyum tu lagi elok sebab dia macam mengurangkan kegunaan otak dibanding kita macam masam macam. Sebab tu kalau orang cakap, kalau orang suka marah cepat tua, sebab kita sangat kerap menggunakan otot-otot muka kita. Daripada 46 unit ni, psychological especially telah mengenal pasti ada 4 basic emotion yang kita selalu luahkan. Dia macam colour. Okay, kalau colour, banyak colour. Rainbows, everything. But ada 3 colour main colour kita selalu balik kepada kira asas, iaitu red, yellow and blue. Kalau untuk muka pula, especially muka, kita ada belum sampai situ lagi. Okay. The more macam-macam control meaning to blah blah blah. Basically contoh macam kalau saya cakap tadi kalau dia teruja dia buat muka apa, ataupun dia macam kalau dia agree to certain point dia akan angguk. Walaupun dia tak cakap, kita tahu dia bersetuju sebab dia angguk. Ataupun dia giling, macam tunjuk dia disapprove. Kadang-kadang orang tak nak cakap sebab macam tak nak rasa hati, tapi dia giling-giling rasa macam, ataupun dia kecewa muka dia. Banyak serious talk, banyak sangat impak kita boleh buat. Ini bukan saja reflect pada game, tapi reflect pada diri kita sebagai seorang manusia. Bila kita bercakap, kita boleh tengok apa reaksi orang tu terhadap kita. Adakah dia terasa teruja atau dia rasa dengki. Apa tu ni? 4 emosi iaitu maafkan saya. Okay, ni contoh-contoh game yang saya dapat. Contoh ni Ultimate Smash Bros, di mana reaksi muka dia rasa lega untuk jumpa hero. Ini pula dia rasa confused. Tak tahu lah kalau nampak ke tak, tapi nanti tengok dalam slide saya hantar. Dan ini adalah muka Mario. Saya lupa game ni, tapi muka dia nampak dia terkejut bila dia jumpa Mario, sebab dia tengah tanya siapa yang tengah jual bilah pada Bowser, iaitu antagonis game ni. Dan ini adalah kahit tengok reaksi muka dia bila berjumpa dengan boss ataupun musuh yang dia tak tahu memang sangat kuat. Dan juga ini adalah Sekiro, di mana dia berjumpa dengan ayah. Tapi malangnya saya tak mampu dapatkan muka dia. Tapi muka dua-dua ni dia tenang, fokus. Sebab dia ninja. Ninja mestilah fokus kepada situasi. Jadi muka dia orang sangat tenang, sangat tak terkawal, compose. Dia orang memang very composed people. Dan seterusnya 4 emosi yang saya cakap tu adalah anger, happiness, fear and sadness. Anger, okay, saya dah kena tengok benda ni masih rekod tak? Okay, lagi 2 minit. Okay, lagi 2 minit. So, anger, marah, kita marah. Sadness, kita sedih.
fear kita takut, dan juga happiness kita bergembira. Jadi 4 emosi ni researcher atau pengkaji dah dapati memang kita hanya akan produce it on daily basis. Jadi betul lah. Kalau kita jumpa makanan, kita rasa happy. Kalau kita jumpa orang kita suka, kita rasa happy. Kalau kita dapat berita, tak sedih. Benda yang sangat common dalam kehidupan ni. Jadi, okay, kita teruskan dengan guys. Sebab tak banyak masa dah. Guys, iaitu renungan mata. Apa kita tengok ke orang tu. Eye contact. Macam saya cakap, eye contact. Kalau orang selalu tengok dia mata, kadang saya cakap orang tengok kita, kita tengok orang tu. So, bila bercakap, dia nice lah, nice. Bila kalau macam, banyak kalau kita cakap orang tu tak lain kita. Macam itu rasa. So, eye contact ni sangat penting. Dan dia ada pattern dia. Ada 7 pattern tak silap saya yang kita akan go through sekarang. Dan kesemuan pattern ni dia merujuk pada timing dan juga kita punya eye contact. Mana direction di sana. Alright. Pertama sekali adalah dominance of subordinate. Maksudnya kan, okay, contoh awak berdalam buat hal dan kena tangkap dan dihantar ke guru disiplin. Guru disiplin tu apa? Confirm dia macam gini. Okay, saya diri sekarang, saya tengok awak kat bawah. Inilah maksudnya dominance atau submissiveness. Di mana kalau kita tenung dia kuat, ataupun contoh paling baik macam akak atau ayah nak menghukum kita sebab kita nakal. Macam itulah dia tenung kita baik, dan kita sebagai anak yang kecil mestilah mengelak eye contact kan. Jadi itulah maksudnya dominance atau submissiveness. Dia kuasa, dia influence orang tu kat kita. Dan juga perhatian. Kadang-kadang kalau kita bercakap dengan 3 orang sekaligus, kadang-kadang kita memang tak boleh fokuskan semua. Jadi eye contact tu main peranan di mana dia tengah perhatikan antara 3 orang tu, di mana dia sedang dengar sebenarnya. Kalau eye contact dekat orang tengah, mana dia sebenarnya tengah dengar cerita orang tengah, walaupun lagi 2 orang tengah cerita. Mana dia tak hanya fokus ke seorang saja. Fokus kita memang macam kita boleh multitask, tapi fokus kita kalau berbual hanya boleh kat seorang saja. Dia susah kita nak fokus kat ni. Jadi kita boleh tengok pattern dia orang kat mana dengan melalui eye contact. Flirtation. Well, senang nak cakap kita tengah flirt. Ni biasa kita, saya sebagai lelaki, orang dengan awet. Biasa eye contact ni memang kuat. Jadi, saya cakap banyak. Interest in beginning conversation. Maksudnya, dia berminat ke tak nak start conversation ni. Dia berminat ke tak nak berbual dengan kita. Biasa orang yang nak start conversation, dia memang tetap tengok kita kat mata. Kalau kita mengelak, mana kita tak berminat. Biasa kalau kita berminat, kita akan terus senyum dan juga terus tenung mata dia. Betul juga active listening yang ke-6. Ke-5. Active listening maksudnya macam saya cakap tadi, di mana perhatian tu berada. Kalau saya cakap eye contact kat awak, mana dia tengah actively fokus dia punya hearing dekat awak punya perbualan. Apa informasi awak nak bagi tahu dia. Jadi macam contoh kita belajar dalam seminar atau lecturer ajar macam madam ajar kat depan. Madam nak tahu, senang cerita madam nak tahu orang tu dengar ke tak, tengok eye contact dia. Kalau dia orang tengah pandang madam, eye to eye, mana dia tengah dengar apa yang madam sampaikan. Contoh cerita terbaik kan. Yang ke-7, yang ke-6, bordering on of a point. Maksudnya dia tengah memikirkan poin-poin tertentu. Contoh macam kita bagi cadangan. So, dia bila dia alihkan faham dia tengah macam nampak memikir, mana dia tengah ponder apa pilihan dia untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Contohnya lah. Dan akhir sekali, invitation to take part on the live. So, sama macam nak mulakan perbualan, ini pula eye contact ni kalau contoh ada 3 orang tengah bercakap sama sendiri, eye contact tu pula tengah tengok orang sana. Dia macam mengajak. Masuklah. Dia dengar. Jadi, eye contact tu pun dia mengajak orang tu untuk masuk perbualan. Jadi, kalau kita dalam dinner lah contohnya, dinner mana-mana macam dinner team ke, kita duduk semeja satu bulat. So, kita tengoklah mata tu orang agak-agak nak ajak dia masuk. Kadang bila eye contact tu bertemu, kita macam ada telepati. Dia macam masuk. Jadi gitu je. Alah, benda ni cakap nampak dia reflect balik pada dunia sebenar. Okay, masa point saya sudah habis. Sekarang ni saya serahkan pada Ucup, iaitu untuk menerangkan social use of reading. Expression and this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof bin Nafi. Nombor matrik B2018-208-5381. Okay, first social learning. Pembelajaran sosial merupakan satu proses yang berterusan untuk memerhati individu lain dari segi perubahan, perhatian, aksi dan reaksi. Okay, poin kedua ialah seseorang tidak boleh belajar hanya dengan daripada trial and error sahaja,
tetapi ianya boleh dipelajari dengan memerhati dan belajar dari kesilapan orang lain. Okey, seterusnya, wajah merupakan satu alat yang digunakan untuk menilai tentang apa yang berlaku dan membuat kesimpulan daripadanya tentang tingkah laku dan reaksi emosi seseorang. Okey, yang keempat, daripada games, pemain dapat merasai sesuatu interaksi sosial dengan karakter yang direka seperti berinteraksi dengan manusia sebenar. Poin terakhir, melalui wajah karakter yang dibina dengan baik, dapat membantu pemain yang baru untuk mempelajari maksud tersirat berbanding dengan petunjuk yang jelas daripada game tersebut. Contohnya, karakter daripada game Zelda iaitu Zelda Wind Waker, di mana karakter utama, dia punya mata akan membantu pemain untuk menunjukkan tempat atau matlamat untuk dituju. Okey, di sini kita tengok dia punya game iaitu Horizon, di mana dia punya karakter dibina seperti manusia sebenar, dan seterusnya iaitu game Harry Potter, di mana dia punya mimik muka dibina seperti macam mana keadaan seseorang yang sedang belajar. Yang last sekali dia punya situasi macam pembelajaran bersama. Okey, seterusnya emotional feedback, di mana manusia secara nalurinya akan menggambarkan reaksi hubungan perasaan dalam konteks untuk memulakan perbualan dan membentuk perhubungan. Okey, seterusnya poin yang kedua, hal ini membantu mereka karakter untuk memilih aliran emosi yang sesuai bagi karakter yang dimainkan oleh player melalui ekspresi muka karakter tersebut. Okey, yang ketiga, hal ini membantu mereka karakter untuk memilih aliran emosi yang sesuai bagi karakter yang dimainkan oleh player melalui ekspresi muka karakter tersebut. Okey, akhir sekali, mereka dapat mengawal emosi yang diberikan kepada pemain dengan positive feeling seperti berjaya menyelesaikan satu masalah dan meminimalkan perasaan yang tidak diingini seperti ketakutan atau kekecewaan, di mana ianya membantu pemain untuk mengalami pengalaman game ke tahap yang lebih dalam kerana pemain meniru ekspresi muka karakter secara tidak sedar. Okey, di sini kita dapat tengok dia ada 3 games. Yang pertama ialah game Crash Bandicoot, di mana dia punya karakter utama, dia punya ekspresi muka iaitu terkejut. Dan yang kedua ialah game Sekiro, di mana dia punya muka iaitu serious. Dan yang terakhir sekali ialah game Last of Us, di mana muka karakter ini ialah ketakutan. Okey, seterusnya social relationships. Yang pertama iaitu ekspresi muka bertindak sebagai isyarat sosial untuk membantu manusia berhubungan di antara satu sama lain. Okey, seterusnya hal ini terbukti melalui beberapa kajian di mana dengan kehadiran orang ramai kita akan lebih mengekspresikan emosi diri kita dan lebih asli. Okey, seterusnya walau bagaimanapun ini tidak bermaksud mereka membuat ekspresi tersebut secara palsu kerana memenuhi social obligation seperti seorang pekerja di kaunter yang tersenyum apabila menerima pelanggan, dan dengan menunjukkan ekspresi muka juga ianya dapat membantu menyampaikan sesuatu niat dan menghubungkan antara satu sama lain sebagai manusia. Yang keempat, mereka karakter akan menggunakan non-player karakter ataupun NPC untuk membina berkaitan dengan matlamat dalam game. Contohnya, NPC memberi satu quest atau permintaan yang perlu diselesaikan oleh pemain sebagai memenuhi peranan sosial player sebagai karakter utama dalam games tersebut. Okey, untuk akhir sekali, ekspresi sosial ini merupakan cara yang tersembunyi dan intuitif untuk membantu pemain dalam memberi motivasi dan matlamat dalam game tersebut. Okey, di sini kita dapat lihat ada 4 contoh game. Yang pertama ialah game Sekiro, di mana watak utama di depan iaitu Sekiro sendiri, dan yang seterusnya iaitu watak sampingan, dan yang seterusnya game Mario, iaitu watak utamanya Mario dan dia punya princess. Dan seterusnya ialah game Until Dawn, di mana setiap karakter membuat pilihan mereka sendiri untuk menentukan siapa yang dapat hidup daripada akhir game tersebut. Dan yang akhir sekali ialah game Sonic, di mana kita dapat lihat Sonic dan dia punya rival yang ada dalam game. Okey, nama saya Suhana. Sekarang saya akan terangkan pasal design pointers. Okey, point pertama adalah give the characters face the right mobility. Dalam social, salah. Dalam visual design atau animation style, animation style adalah key point dalam social messages. Pergerakan mata atau mulut menggambarkan pelbagai emotion macam sedih, gembira ataupun marah dan sebagainya.
karakter dalam scene, kalau karakter dalam scene sedih, player akan secara automatiknya sedih, rasa sedih. Macam itulah. And kedua, use the face to telegraph intention. Okay, kebanyakan expression dapat menolong players menyelesaikan goals-goals yang perlu diselesaikan dalam games-games yang mereka main. Okay, yang ketiga, sekejap ya. Okay, yang ketiga, player characters. Player characters face to inspire the control player emotion. Okay, emotion from player character can be reflect to each other, be reflect to player control player. So, kalau player character dalam scene sedih dalam scene sedih automatik boleh rasa kita sebagai players akan rasa automatiknya akan rasa sedih bila player character tu dalam keadaan seperti itu. Expression can be looked each other with control player. Dan seterusnya apa benda tadi? Dampaknya. Okay, use NPC faces to enhance social relationship with the player. NPC ataupun non-player character boleh create apa-apa watak yang terdekat dengan player character, macam buddies, kawan baik, adik-beradik, abang kakak, mak, ayah, nenek, ataupun rivalry, crush or anything. Ini boleh timbulkan relationship dengan players and can motivate themselves to play the games and complete all the challenges. Okay, nombor 3, use the player characters face to inspire and control player emotions. Emotion from player characters can be reflect to control player. Kalau player character dalam scene sedih, kita secara automatik boleh rasa sedih bersama player characters tersebut. Okay, expression can be look each other with control player. Okay, nombor 4 adalah sekejap ya. Okay, use NPC to enhance social relationship with the player. NPC ataupun non-player character boleh create apa-apa watak terdekat dengan player character, macam buddies ke, kawan baik, siblings, kakak, abang, adik, mak ayah, parents, rivalry, crush or anything. Ini boleh menimbulkan relationship dengan players and can motivate themselves to play the game. Okay, sekian. Alright, selepas apa yang telah dimentahkan oleh Ucup dan juga kawan saya Suhana, mari kita tutup slide ini dengan summary sedikit. Apa yang dibacakan ini adalah this chapter highlighted the importance of the face in social interaction, introducing psychological research about how the face is used in social learning, and fostering empathy and as a communication tool in relationship building. Muka ini adalah salah satu medium komunikasi yang paling penting. Kenapa? Sebab kalau kita jumpa orang kita suka, kita senyum. Kalau kita jumpa orang kita benci, kita masam muka. Kalau kita bergaduh, muka marah. Kalau kita rasa terima berita yang tak baik, macam sekarang, kena kuarantin, tak boleh jumpa keluarga, mesti sedih, mesti rasa ni. Dan muka, orang akan tengok, the first thing you will look at the person is the face. Kenapa dia macam gini? Kenapa dia macam gitu? Kenapa muka dia segini? Kenapa dia masam? Jadi, saya cakap, kita boleh belajar, we can learn so much from the expression of our own faces, dan kita boleh, feedback yang kita dapat tu, dia macam loop
kita akan mimik. Kita akan sebenarnya macam kanak-kanak belajar tengok contoh ayah dia suka menyanyi masa mandi. So, ini kan kanak-kanak tu kan membesar dengan menyanyi semasa mandi sebab dia belajar. Sama macam kita sekarang. Kita ada tendensi untuk mimik muka orang lain dan style-style muka. Kalau contoh dia suka buat muka bodoh, lama-lama kita pun terikut muka bodoh sebab dia interaksi dia sangat berpengaruh. Jadi dengan itu kami tutup slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana mendengar. Oh shit, ni bukan slide. Alright, and cut.